Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-141. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-100 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari orang Muhajirin dan Ansar, dan orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, iman dan taat. Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia. Serta ia menyediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan setelah diceritakan mengenai orang yang lemah imannya serta dipenuhi jiwanya dengan keraguan serta penyakit, selain turut menentang perintah dan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayat ke-100 surah At-Taubah ini pula menceritakan mengenai keadaan golongan yang bertentangan dengan golongan yang disebutkan sebelumnya, iaitu mereka yang mendahului. Dapat difahami bahawa golongan yang mendahului adalah mereka yang mencapai kemenangan dalam perlumbaan meraih kebaikan amal kebajikan. Lebih-lebih lagi, bagi mereka yang awal memeluk Islam di antara orang Muhajirin dari Mekah ke Habsyah, iaitu Ethiopia, dan ke Madinah, serta Ansar, iaitu penduduk asal Madinah yang membantu orang Islam dalam penghijrahan mereka. Selain itu, disebutkan juga mengenai golongan yang mengikuti mereka, iaitu mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik dalam perkara ketaatan dan sanggup berkorban dalam membela Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kesemua golongan ini mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas perilaku serta sikap yang baik dan bertepatan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga redha terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atas segala anugerahnya yang telah menjadikan hati mereka dipenuhi dengan cahaya keimanan, sekaligus memberikan kesempatan untuk merasakan kelazatan beriman,
serta pelbagai balasan kebaikan seperti dijanjikan kenikmatan syurga yang mengalir sungai di dalamnya. Mereka juga akan berkekalan menikmatinya dan itulah kemenangan yang besar. Ayat ini menyebutkan mengenai 3 kelompok orang yang beriman. Pertamanya adalah as-sabiqunal awwalun, iaitu orang yang mendahului orang lain dalam menganut Islam, dan lebih jelas lagi adalah mereka yang pertama memeluk Islam daripada kaum Muhajirin. Menurut para ulama, mereka adalah orang yang berhijrah ke Habsyah dan Madinah sehingga Islam menguasai semula kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahawa mereka adalah golongan yang memeluk Islam sepanjang tempoh peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah atau sampai terjadinya Perang Badar, iaitu pada tahun ke-2 Hijrah. Golongan kedua adalah mereka yang memeluk Islam daripada kalangan kaum muslimin penduduk Madinah. Mereka adalah golongan yang telah berbai'ah untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda berhijrah. Iaitu bai'ah pertama yang dikenali sebagai Bai'atul Aqabah Al-Ula. Bai'atul Aqabah Al-Ula terjadi pada tahun ke-11 kenabian yang dianggotai seramai 7 orang. Seterusnya adalah Bai'atul Aqabah As-Saniyah yang berlaku pada tahun selepasnya, iaitu pada tahun ke-12 kenabian, dan dianggotai seramai 70 orang lelaki dan 2 orang wanita. Golongan ketiga adalah sesiapa sahaja yang beriman dan mengikutinya, dinamakan sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menyatakan bahawa As-Sabiqun adalah sesiapa yang melakukan sesuatu sebelum daripada golongan yang lain. Sesiapa yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat atau mereka yang beriman sesudahnya, semuanya dinamakan dengan orang yang beriman atau mukmin, dan perkara yang membezakan hanyalah waktu mereka beriman itu sahaja. Namun perbincangan ini juga ada menimbulkan satu persoalan, iaitu adakah golongan yang disebutkan dengan mendahului seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran ini diukur atas dasar kelebihan pada waktu beriman atau nilai dan kualiti keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika perkara mendahului ini diukur atas dasar kelebihan pada waktu beriman, maka itu memberikan maksud bahawa keutamaan yang hanya diraih oleh mereka yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak juga mencakupi kesemua bilangan dan hanya terbatas kepada golongan Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Jika begitulah makna bagi ayat ini, maka sesiapa sahaja yang datang selepas mereka tidak akan dapat meraih kedudukan yang dinamakan sebagai As-Sabiqun. Meskipun begitu, jika perkara ini tidak dikaitkan dengan waktu, maka kedudukan mereka juga dapat diraih oleh orang beriman yang hidup jauh daripada zamannya. Hal ini berlaku seandainya keadaan mendahului ini dikaitkan dengan nilai keimanan dan keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah pada ayat yang ke-10 hingga ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Dan puak yang ketiga pula ialah orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang yang didampingkan di sisi Allah, tinggal menetap di dalam syurga yang penuh nikmat.
Di antaranya, sekumpulan besar dari umat manusia yang terdahulu. Di antaranya, sekumpulan besar dari umat manusia yang terdahulu dan sebilangan kecil dari orang yang datang kemudian. Menurut Asy-Sya'rawi, apabila ada pendapat yang berkata bahawa tidak seorang pun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak hidup sezaman dengan baginda dapat mencapai darjat para sahabat baginda, iaitu orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya serta dapat melihat wajah baginda dalam keadaan beriman. Dengan bersandarkan kepada ayat daripada surah At-Taubah ini, maka kita akan menjawab kenyataannya dengan mengatakan kepadanya, tidak. Pendapat anda keliru. Perhatikanlah firman-Nya dalam surah Al-Waqiah ini, segolongan besar daripada orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang yang terkemudian. Sidang pendengar yang dimuliakan, Buya Hamka melalui kitab mereka Tafsir Al-Azhar menyatakan ayat ke-100 surah At-Taubah ini adalah berkenaan dengan sejarah masyarakat Islam, iaitu pada tahun ke-9 Hijrah, iaitu setahun selepas penaklukan negeri Makkah dan peristiwa kejayaan menakluk kubu pertahanan terakhir Yahudi di Khaybar dan mula bergerak menghadapi bangsa Rom, iaitu sebuah kerajaan yang telah menakluk kawasan utara Arab sejak ratusan tahun terdahulu. Masyarakat pada awal itu terdiri daripada dua golongan. Pertama adalah as-sabiqun al-awwalun, iaitu yang mendahului dan yang mula-mula. Keduanya adalah alladzina tabauhum bi ihsan, iaitu yang mengikuti mereka dengan baik. As-sabiqun al-awwalun mewakili dua golongan, iaitu Muhajirin dan Ansar. Setelah menyebutkan mengenai golongan as-sabiqun al-awwalun, Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula mengenai darjat yang kemuliaan yang kedua, iaitu alladzina tabauhum bi ihsan, iaitu yang mengikut jejak mereka dengan baik. Walaupun mereka datang agak terkemudian dan tidak mendapatkan kemuliaan seperti mana kaum Muhajirin, serta tidak memperoleh kehormatan untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan berkorban untuk baginda, namun mereka langsung tidak mahu ketinggalan untuk menjadi golongan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala suri teladan yang ditunjukkan oleh Muhajirin dan Ansar telah mereka ikuti sebaiknya. Mereka beriman, berkorban harta dan jiwa pada jalan Allah Subhanahu wa taala, beribadat dengan tekun, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Mereka itulah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada darjat yang kedua. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-100 surah At-Taubah ini menyatakan bahawa orang yang beriman itu akan disama tarafkan dengan para pelopor yang telah mendahului mereka berjuang menegakkan Islam. Sama ada daripada kalangan orang Muhajirin, Ansar atau orang yang datang kemudian daripada mereka. Mereka akan beroleh ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala dan keredaan dunia dan akhirat, serta syurga yang mengalir beberapa sungai di bawahnya, kekal abadi di dalamnya. Itulah kejayaan yang paling besar. Manakala Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi memberikan tema bagi ayat ke-100 surah At-Taubah ini dengan puncak kemenangan dan kebahagiaan saat meraih redha Allah. Tafsiran ringkas yang diberikan adalah keselamatan mukmin adalah kemenangan yang gemilang berupa keredaannya yang dilambangkan dengan syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-100 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-100 surah At-Taubah ini menjelaskan secara terperinci siapakah golongan yang disebutkan sebagai as-sabiqun al-awwalun dan juga golongan yang mengikuti mereka dengan baik. As-sabiqun al-awwalun adalah golongan Muhajirin dan Ansar,
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala golongan yang mengikuti mereka dengan baik adalah golongan yang terkemudian namun tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan mukmin ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga meredainya. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pelbagai nikmat di syurga kelak dan mereka kekal di dalamnya sebagai manifestasi kepada kemuncak keredaan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-100 surah At-Taubah ini ialah, pertama, mulianya seseorang atau sekelompok itu bukanlah kerana nama dan keturunannya. Akan tetapi, kemuliaan tersebut bergantung kepada kecintaan serta ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, umat Islam pada hari ini perlu bertekad untuk mencapai keimanan seperti Muhajirin dan Ansar, iaitu dengan meletakkan keredaan Allah Subhanahu wa taala sebagai perkara yang utama. Tiga, kita perlu yakin akan segala janji yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.